Dulu lah pakai pampers, susu dan semua. Tapi lepas tu bila dia dah besar, dia dah garang, simpan dalam sangkar. Cukup masa buang. Bila buang, perasan tak? Sekarang ni monyet dah berani masuk rumah orang, masuk apa. Ada semua daripada jenis yang dia dah biasa. Sebenarnya salah kita juga. Macam contoh, kenapa orang letak notis kenapa tidak jangan bagi makan binatang tepi jalan. Ini semua ada sebab ni. Semuanya dalam Senang Faham minggu ini. Hai, bertemu kembali dalam Senang Faham. Kali ini topik yang kita bawakan lain sikit lah daripada sebelum-sebelum ni. Topik yang kita bawakan untuk Senang Faham iaitu si manja eksotik. Dia lebih kepada ilmu pengetahuan macam mana cara kita nak jaga haiwan eksotik. Sebab saya tahu ramai dekat luar sana yang sekarang ni macam trend nak bela haiwan eksotik tapi ilmu tak ada. So jadi masalah kepada kita ataupun jiran-jiran mungkin yang kita bela haiwan eksotik ni. Jadi kita bawakan kepada anda seorang pecinta eksotik yang banyak sangat ilmu yang nak kongsikan kepada kita supaya kita faham bagaimana cara untuk kita menjaga ataupun mencintai haiwan eksotik ini. Saya perkenalkan kepada anda Ali, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Berapa ekor dah ada sebenarnya ni? 3 angka. 3 angka Macam-macam jenis 3 angka lah. Dah lama ke jaga haiwan eksotik? Kalau ikut kita mula daripada 98. Tahun 98 sampai sekarang ada macam-macam haiwan. Transisinya daripada yang berbulu, bersisik, berkaki dan tak ada kaki. Semua ada lah. Tahun 98 anda dah 26, 27 tahun lebih kurang? Ya, gitulah kisahnya. Okey, so ada 3 angka tadi Lebih kurang gitulah. Okey, so sebab sekarang saya tengok ramai macam anda share dekat TikTok lah, dekat Facebook, Instagram. Dah macam trend bela haiwan eksotik. Tapi bila saya tengok ada orang share tu 2-3 minggu lepas tu dah mati binatang dia. Ni kenapa, apa yang perlu orang faham berkenaan ni? Okey, pertama sekali kalau kita sebut pasal haiwan eksotik ni, kita kena tahu haiwan eksotik ni ada terbahagi pada 3 kumpulan. Okey. Yang pertama ialah haiwan eksotik yang tidak memerlukan lesen. Kedua ialah haiwan eksotik yang memerlukan lesen dan yang ketiga ialah haiwan eksotik yang memerlukan permit khas. So beza antara 3 ini ialah haiwan yang tidak memerlukan lesen ini ialah di lokasi asalnya masih banyak lagi dan dia juga dibiarkan dengan banyak dalam kurungan. Jadi dia tidak memerlukan lesen kerana spesies ini tidak terancam. Contohnya? Contohnya macam kalau boleh kita kongsikan ialah dari segi ular-ular kecil lah daripada Amerika. Macam contoh corn snake, king snake, milk snake. Yang itu semua antara haiwan-haiwan eksotik yang tidak memerlukan lesen. Kerana memang masih banyak lagi di hutan dan juga masih banyak yang dibiarkan di dalam kurungan. Yang kedua ialah haiwan berlesen. Haiwan berlesen ini biasanya dia terlibat dengan 2 industri. Selain daripada dia punya habitat terancam, dia juga terlibat sama ada dimakan ataupun dia punya, orang kata, dia dijadikan industri hiliran. Contohnya orang ambil kulit dia untuk buat aksesori. Jadi sebab itu dia dilesenkan untuk dikawal pengambilannya bagi mengelakkan dari kepupusan. Dan yang ketiga ialah permit khas. Permit khas ini ialah haiwan yang di tempat asalnya dikatakan terancam dan juga dia agak kurang dibiarkan secara komersial. Jadi yang permit khas ini biasanya diberikan kepada sama ada pemilik lama yang diketahui mampu menjaga ataupun taman-taman haiwan yang mampu menjaganya untuk tujuan pembiakan, bukan untuk tujuan jualan. Lebih pada pertukaran lah. Kalau kata ada terlebih banyak pun lebih pada pertukaran. Tapi bukan dari segi untuk komersial lah. Ada juga lah orang bela perseorangan tadi tu, permit khas ni. Ada. Contoh binatang ni? Kita macam contoh kat Malaysia kita ada spesies kura-kura yang diberi nama Indotestudo elongata ataupun baning lonjong. Yang itu merupakan permit khas dan hanya diberikan kepada beberapa individu dan juga taman haiwan saja untuk dipelihara kerana populasi dia dikuatiri terancam. Dan juga kita ada satu spesies ular sawa. Kalau biasanya orang Malaysia akan tahu kita ada ular sawa batik je. Tapi sebenarnya kita ada 3 spesies termasuk seekor di Sabah, Sarawak. Namanya ialah Python bronchosmi ataupun ular sawa darah. Dan juga kalau di Sabah dipanggil ular dipong. Dipong, ripong macam itulah. So dia jenis pendek, gemuk. So ular di sana pun sama, terlindung sepenuhnya, dan di sini juga yang warna merah ular sawa darah itu pun juga terlindung sepenuhnya. Jadi itu memerlukan permit khas untuk dipelihara lah. Tak ada pula Ali bawa hari ni
boleh Itu pegang. kalau bagi tahu awal kita boleh bawa. Boleh kacau kru kita kan? Lari tak nanti kosong nanti. So macam saya kata tadi lah, sekarang trend. So Ah. Ali rasa macam benda tu merisaukan ke sebab ya saya tengok macam ramai orang mula bela haiwan eksotik ini tanpa ilmu. Okey, dia satu je cabaran kita di dalam dunia eksotik ini, ialah bela haiwan eksotik ni sebenarnya tak sesusah yang kita sangka. Okey. Tetapi kita kena tahu setiap haiwan itu berbeza keperluannya. Cuma yang saya nak tegur kalau boleh, kebanyakan ahli masyarakat, dia banyak membela haiwan yang tidak boleh dipelihara. Okey, contohnya memerang. Memerang termasuk dalam terlindung sepenuhnya. Jadi tidak boleh dipelihara. Kemudian kita ada dusky leaf monkey. Kalau pernah tengok yang anak monyet yang warna emas macam wukong tu. Okey, itu pun sebenarnya tak boleh dipelihara. Okey. Kerana untuk dapatkan anak itu, pemburu membunuh ibunya. Oh, itu proses dia. Ya, because kalau perasan, anak monyet akan melekat pada maknya tau. Ya. Jadi macam mana nak dapatkan anak tu? So dia akan kejar, akan tembak ibu tu, jatuh, dapat anaknya. Aduh. Dan anak itu sebenarnya dia satu silap masyarakat bila dia bela dusky leaf monkey ni, dia akan bagi makan nestem, dia akan bagi makan benda-benda yang mengarut yang tak sesuai sebenarnya. Jadi hasilnya haiwan ini tak dapat nutrien yang cukup dan dia tak membesar lepas berapa bulan, macam Hafiz kata, lepas berapa bulan mati. Okey, kerana diet dia adalah pucuk-pucuk daun atas pokok tu. Yang special lah. Habitat dia lah. Habitat dia. Jadi itu kita tak dapat sediakan. Jadi sebab itu dia punya orang kata apa, pemeliharaan dia tu dilarang kerana memang susah nak cari makan dia. Dan untuk mendapatkan dia, ibunya terpaksa dibunuh. Jadi secara tak langsung dia mati, ibunya mati, jadi populasi makin lama makin kurang. Jadi sebab itulah dia dimasukkan dalam orang kata apa, kategori permit khas. Dan lagi satu, spesies monyet ni dia ada satu pemikiran ataupun dia ada satu masa apabila dia matang, dia akan jadi tidak sejinak yang disangka. Jadi hal lain pula nanti. Macam contoh siamang. Kadang-kadang ada orang tengok bela dia peluk semua kan. Sebenarnya siamang itu belum matang. Awak cuba bela yang matang. Awak nak tengok berapa ratus, siapa yang jadi siamang? berapa ratus gram awak punya kulit daging tu bila digigit tu dia tarik kalau dia mengamuk. Okey, saya pernah tengok. Saya pernah tengok yang kena gigit tu macam mana rupa dia. Jadi itu semua disebabkan tak, dia jinak. Sama juga dengan anak monyet. Anak monyet ramai orang bela, sebenarnya tidak boleh bela di kawasan perumahan. Itu yang mengganggu jijiran Bila, tu. bila sampai satu usia, monyet ni tak boleh dikawal. Dan lebih lagi kalau yang jantan. Dia akan menjadi alfa ke? Ya, dia akan cuba jadi alfa. So, cabaran untuk monyet ini, apabila dia dah besar, dia akan cuba jadi garang. Bila dia garang, orang dah tak nak pegang dia dah. Dulu yalah pakai pampers, susukan semua. Tapi lepas tu bila dia dah besar, dia dah garang, simpan dan sangka. Cukup masa buang. Bila buang, perasan tak? Sekarang ini monyet dah berani masuk rumah orang, masuk apa. Ini semua daripada jenis yang dia dah biasa. Sebenarnya salah kita juga. Macam contoh, kenapa orang letak notis kenapa tidak jangan bagi makan binatang tepi jalan. Itu semua ada sebabnya. Jadi haiwan ini juga, sejinak mana dia pun, apabila dia dibagi kat taman haiwan macam zoo dan sebagainya, di dalam tu dah ada yang alfanya. Jadi bila jantan lagi masuk, memang dia orang tak boleh berkumpul. Dia akan mati. Tak boleh survive lah. Dia kalau dekat hutan pun sama, dia akan mati juga. Jadi itu yang kita kena tahu, kenapa boleh, kenapa tak boleh dipelihara. Ada banyak sebenarnya haiwan eksotik yang boleh dipelihara.
Okey, haiwan eksotik ni Yang paling famous? paling famous kalau di segi ular kita ada corn snake, king snake, mill snake, ular kecil-kecil yang berwarna-warni yang tak memerlukan lesen. Kalau dari segi kura-kura kita ada leopard tortoise, red-footed tortoise, sukata yang boleh besar. Kalau Hafiz pernah tengok video yang viral di alam maya yang ada pakcik Jepun tua jalan dengan kura-kura tu. Okay, that is sukata. Sukata itu paling banyak orang bela rasanya di Malaysia kerana harga dia boleh kata mampu milik. Cuma cabaran dia ialah dari segi saiz dia dalam masa 4 tahun, 5 tahun dia akan besar lah. Kemudian kalau dari segi burung ada banyak macam-macam burung yang kita boleh pelihara dengan lesen. Dari segi cicak dan biawak pun ada juga yang boleh dipelihara. Ada yang tak boleh dipelihara tu ada sebab-sebabnya. Macam contoh burung helang, burung pungguk, what do you call that? Pungguk Burung hantu. Ya. So burung hantu tu semua tak boleh bela. Tak boleh bela kerana ada kes helang dia suka benda bercahaya, benda berkilau. So pernah ada kes helang ini dia pusing, dia terus tarik je anak bola mata tuannya. Real case ni? Ya, real case. Pasal kita di persatuan kita banyak sebenarnya dapat benda-benda macam ni. Pasal kita banyak deal dengan pemain industri dan juga kita juga ada banyak orang kata berhubung dengan kita punya perhilitan. Jadi itu yang bila kita dapat tahu kes-kes ni kadang-kadang kita rasa tak percaya tapi sebenarnya ya dia jadi dan ada sebab sebenarnya perhilitan mengharamkan haiwan-haiwan ini daripada dipelihara lah. Ini bukan soalan kontroversi lah. Senang ke nak dapat lesen ni sebab ramai yang buat ke yang buat ni tak ada lesen sebenarnya? Okey, dia macam ni. Haiwan yang dapat lesen, kalau nak bela lesen ni, dia ada dua cara. Satu ialah haiwan yang dibiarkan dalam kurungan daripada induk yang berlesen dan tuannya mempunyai lesen pembiak baka. Okey. Jadi anak yang terhasil daripada simpanannya tu boleh dibiak melalui pembiak bakaan ini akan boleh dapat lesen lah untuk dijual dengan syarat tuannya ada lesen menyaga pula lepas tu. Dan yang kedua ialah haiwan yang diimport masuk daripada luar negara ke sini dalam keadaan yang berdaftar dan berlesen. Jadi yang itu boleh dapat lesen. Tetapi jika anda membeli daripada alam maya yang media sosial yang menjualnya tanpa lesen, itu satu kesalahan sebenarnya. Okey. Ada banyak sebenarnya peningkatan daripada akta, penambahbaikan daripada akta yang akan dikongsikan tak lama lagi oleh pihak perhilitan. Memang saya dah tengok sebahagian daripadanya dan kita rasa memang patutlah. Ini ada tambah baik lah kayaknya. Ini tambah baik. Dan cuma cabaran ni ialah denda makin tinggi lah. Kalau dulu RM500,000, sekarang denda ni dah jadi RM1,000,000. Oh, okey. Jadi mungkin bagi orang lain macam kenapa? Tapi ada sebabnya. Exactly. So kalau sepanjang katakan saya dah dapat lesen semua. So sepanjang bela tu ada tempoh tertentu perhilitan akan datang pantau ke? Dia sebenarnya yang paling penting sebenarnya ialah haiwan itu dijaga dengan baik dan lesen itu diperbaharui setiap setahun. Kemudian yang paling penting sekali macam contoh ada beberapa lokasi dekat Malaysia ni macam contohnya Kuala Lumpur. Kalau yang duduk di rumah tinggi, rumah pangsa, kondominium dan sebagainya, biasanya untuk memeliharanya memerlukan kebenaran daripada pihak pengurusan bangunan. Okey. Kalau tak ada tu selalunya susah nak dapat kelulusan lah. Jadi itu yang paling penting. Sebelum nak pergi beli tu tanya dulu. Boleh tak saya nak bela haiwan ini dia di akan sini? mengganggu kejiranan juga nanti kan? Ya, pasal kalau terlepas satu hal. Okey, Ali last word kepada mereka yang mungkin berminat dan juga baru nak berminat lepas dengan Ali cerita ni. Okey, kepada semua yang berminat untuk memelihara haiwan eksotik, tak kiralah apa pun jenis haiwan eksotiknya, yang paling penting sekali anda dapatkan ilmu dulu. Anda kena tahu sama ada haiwan itu memerlukan lesen, tidak memerlukan lesen ataupun memerlukan permit khas. Kedua, jika anda tinggal di rumah yang tinggi, rumah pangsa, kondo dan sebagainya, pastikan anda dapatkan kebenaran daripada pihak pengurusan bangunan sama ada boleh atau tidak anda pelihara. Pasal ada banyak kes yang beli bila tak dapat, lepas tu tak tahu nak letak mana dah. Tak dapat kebenaran untuk bela di rumah kan. Dan yang paling penting sekali ialah haiwan ini adalah haiwan bernyawa. Jadi dia tidak memilih anda untuk duduk dengan dia. Anda yang memilih dia untuk duduk dengan anda. Jadi tanggungjawab makan, pakai, tempat tinggal yang selesa semua di tangan anda. Okey, baik. Saya harap semua faham dengan penjelasan daripada Ali dan juga kepada anda. Kalau dah minat tu, kena dalami ilmu lah. Paling penting sekali, kena
berjumpa dengan orang yang pakar lah dalam bidang ini supaya kita tak salah faham dan juga membela dengan baik, insya-Allah. Terima kasih Ali, dan juga saya harap anda semua faham dengan topik kita minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Make it short, make it sweet. Senang faham. Bye-bye.